بسم الله الرحمن الرحيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Begitulah bacaan daripada ayat 31 surah Al-Hajj. Amalkanlah perkara-perkara itu, manasik dalam haji itu dengan tulus ikhlas kepada Allah serta tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya, dan sesiapa yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah seolah dia jatuh dari langit, disambar oleh burung atau dihumban oleh angin ke tempat yang jauh yang membinasakan. Perumpamaan yang besar, amat sensitif kepada orang-orang di tanah Arab. Kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zawabi pada hari ini untuk sama-sama kita memahami perumpamaan ini agar kembara kita menuju ilahi ini benar-benar hunafa lillah ghair musyriki nabi. Silakan Ustaz. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, Allah. Ayat tadi kan menceritakan perjuangan Nabi Ibrahim. Satu. Yang kedua, surah Al-Hajj ni sepatutnya kita lebih mendetail tentang Nabi Allah Ibrahim. Sebab ceritanya cerita Nabi Ibrahim daripada mula sampai akhir. Betul. Dan yang kita baca dalam Quran, dalam sembahyang, hanifan musliman. Hanifan makna bersih, kemudian bersih zahir batin, sebagai muslim. Muslim yang bersih daripada syirik. Sebenarnya itulah perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan diikuti oleh semua nabi-nabi. Sebenarnya nabi-nabi ni dia tak ada beza pun. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Yang pertama, Allah tak bezakan rasul-rasul dia. Apa maksud tak beza? Yang tak berbeza, nabi-nabi berbeza Ustaz. Yalah. Sebab tu ada nabi ulul azmi, 5 orang. Tapi kenapa tak ada beza? Yang tak ada bezanya ialah syariat berbeza. Syariat berbeza. Yang tak berbeza akidahnya. Tak berbeza. Apa dia akidah dia? Tauhid. Akidah dia tak ada syirik langsung. Jadi saya nak beritahu, itu perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaupun dah beribu tahun, tapi sampai hari ini kerana ikhlasnya. Kerana tiada syiriknya, dia buat tu kerana tauhid kekal sampai hari ini. Masya-Allah. Segar, apa segarnya? Nanti kita akan sembelih kurban. Sembelih kurban tu yang Allah Taala sebut wa fadainahu bizibhin azim. Kami tukarkan sembelihan, kan dia nak sembelih Nabi Ismail. Nak sembelih Ismail, kemudian Allah kata aku tukarkan dengan sembelihan yang agung. Maksud agung yang pertama sekali, malaikat Jibril bawa ganti. Itu agung. Agungnya bukan dia sembelih banyak, tapi agungnya kerana keikhlasannya. Hati dia tu menyebabkan kekal, dan kita dah sembelih kurban ni menurut Ibrahim tu dah berapa bilion binatang disembelih sebab ikut syariat dia yang ikhlas. Jadi pergi haji ni tolong pergi dengan ikhlas. Bila anda pergi ikhlas, itulah ciri Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ikhlas, apa lawan ikhlas? Lawan ikhlas Ustaz? Tak ikhlas Ustaz? Tak ikhlas. Itu cantik ayat dia. Ria. Ikhlas lawan tak ikhlas. Ikhlas lawannya syirik. Ikhlas lawannya syirik. Syirik itu ialah menduakan Allah dua. Orang syirik yang pertama ada syirik yang besar. Syirik besar maknanya menduakan Allah, ada Tuhan lain. Ada syirik yang kecil, nampak kecil, namanya menduakan Allah dari sudut tujuan beribadat. Tujuan ibadat itu syirik kecil. Maknanya yang kita namakan riak. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia mengajak kita tengok, dia tinggalkan anak isteri dia pun sebab kerana Allah. Dia balik ke Palestin pun kerana Allah. Dia bina Kaabah pun kerana Allah. Dia bila sebab kerana tu, maknanya benda tu jadi besar. Sebab bila kerana, amalan kecil-kecil dia jadi besar bila kita betul kerana tu. Kerana tu betul. Dan amalan besar-besar jadi kecil
Sebab kerana tak betul. Kerana tak betul. Walaupun berjuang mati syahid, Allah tak terima semua tu. Malah Allah tak perlu pun orang yang riak, orang syirik, aku tak perlu pun amalan kamu tu. Jadi sebab itulah Hanifan, Hunafa, mula-mula perjuangan Nabi Allah Ibrahim itu bersih daripada syirik. Dan yang keduanya, bila kita buat dengan syirik, orang tak akan ingatkan kita, Ustaz. Itu perjuangan. Dilupakan. Jadi tuan-tuan, sebab itu yang ikhlas tu, sebab tu penulis-penulis buku yang ikhlas tuan-tuan, walaupun tuan dia tak ada, lagi terkenal buku tu. Sebab keikhlasan. Jadi kita please lah, kita pergi Mekah, tolong jaga hati, kena banyak istighfar. Maknanya kalau terlintas ada tujuan-tujuan, ada kerana-kerana, tolong sebab astaghfirullahalazim. Sebab setan ataupun Mr. Tan ni berani, Ustaz, dia pandai, Ustaz. Dia pandai, syaitan dia sangat pandai. Jadi saya nak beritahu, itu perjuangan Nabi Allah Ibrahim AS. Dan anda, tuan-tuan, saya satu cerita, Ustaz. Ya. Jadi dah cerita ke belum? Ada satu cerita, Umar Tilmisani, Ustaz. Dia kena penjara masa dekat di mana? Di Mesir. Dia seorang peguam, kena penjara dia sampai keluar daripada penjara, dia dah tak boleh berdiri. Tulang belakang dah tak betul. Cuma orang tanya dia kata, apa penderitaan yang anda rasa semasa dalam penjara tu? Ya. Apa dia jawab? Minta maaf, saya tak nak cerita. Sebab nanti saya bimbang, pahala saya hilang, pahala sabar saya, pahala saya menahan derita kerana Allah, bimbang hilang. Kita kan banyak cerita. Balik Mekah pun nak cerita, tolong pilih-pilih cerita. Jangan sampai cerita-cerita meremehkan orang. Ada sahabat saya tu, langsung tak sabar, please. Cerita yang memberi peringatan pada orang, tolong jaga amalan kita nak buat tu, dia boleh rosak kalau riak. Maksudnya memang kena belajar yang Ustaz menyatakan sebelum belajar ni. Macam Nabi Ibrahim kan, saya sebut tu, dia punya Kaabah yang dia buat tu 1000 tahun tapi masih kekal. Kerana Hunafa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran yang pentinglah, Ustaz, ya. Berkaitan dengan bagaimana bukti bagi para hujaj bila nampak Kaabah, bila nampak segala syiar yang berlaku itu kerana Allah, maka Allah jaga, Ustaz, ya. Allah jaga. Dan kalau buat bukan kerana Allah ini, habis begitu saja. Yang menjadi pelajaran kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang sudah pun balik haji ataupun akan menunaikan haji, kita harapkan segala perjuangan kita setiap hari, saban hari, kita juga seperti Nabi Ibrahim, Hajar, perjuangannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan Allah jagalah, Ustaz, ya, anak kita, keluarga kita ketika kita ada tak ada, lantaran kita buat kerana Allah. Dan kena jaga betul bab hati. Dan ini antara manfaat haji yang kita ingin selusuri lagi selepas ini. Ini adalah antara manfaat haji yang kita akan sama-sama selusuri bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Zawawi. Kalau Ustaz boleh ceritakan sikit, Ustaz, ya, apa maksud di sebalik liyashhadu manafi' itu? Nak perhatikan manfaat-manfaat, apa manfaat yang sebenarnya daripada haji itu, agar bagi yang menuju ke Mekah jangan terlepaslah manfaat ini. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ibadat dalam Islam, tuan-tuan, kita buat sesuatu ada matlamat. Kita kata Muhammad Kutub daripada hadis, bila anda belajar je, apa matlamat dia? Matlamat belajar antara paling special, aku nak beramal. Itu matlamat beramal. Apa matlamat kita solat? Antara matlamat solat pertamanya, antaranya lah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nak cegah fahsyak munkar. Makna kalau kita solat masih buat fahsyak, masih buat munkar, solat belum berperanan. Berperanan. Kita sepuasa, kita nak dapat takwa. Jadi kalau sebelum puasa, lepas puasa, perangai serupa kan? Mana semayang, mana solat tu, puasa belum capai target. So dalam ayat ni, ayat yang ke-28 tu, liyashhadu manafi'a lahum, antara bila kita pergi Mekah ni, antara liyashhadu maknanya liyanalu untuk mendapat manafi'a lahum. Manafi'a ni dapat manfaat. Manfaat yang pertama disebut dalam tafsir ialah, pertama dipanggil manfaat ad-diniyah. Manfaat agama. Manfaat agama pergi Mekah, antara paling special haji mabrur. Mabrur, diterima,
kemudian lepas diterima pula kekal diterima tu. Dan sebab kita sebut baru ni kadang-kadang mabrur tak lama Ustaz. Lepas tu Mabrur ada juga tak lama Ustaz? ada tak lama Ustaz. Oh, sekejap. Lepas tu Sekejap. habis. Kenapa dia sekejap, 2 kejap, 3 kejap. Masya-Allah. Dia tak lama tu maknanya dia berubah dia tak istiqamah. Istiqamah. Istiqamah maknanya dia nak berterusan buat baik sebab dia tak rancang untuk buat baik. Sebab istiqamah ni bukan senang istiqamah Ustaz. Ya. Nabi sebut kan Ustaz biasa sebut. Nabi sebut dalam satu hadis, "Syayyabatni Hud." Rambut aku menjadi uban sebab fikir surah Hud. Surah Hud. Ayat surah Hud apa dia? Fastaqim kama umir. Anda beristiqamahlah sebagaimana apa yang Allah suruh. So Nabi duk fikir. Nak dakwah, nak berjuang, orang kafir marah. So tapi aku kena berterusan. Yang keduanya, kalau aku ikut manusia, Allah pula marah. Jadi nak berterusan dalam istiqamah, Nabi punya fikir, Nabi punya rancang sehingga beruban rambut Nabi. Syayyabat ni kita beruban juga Ustaz. Antaranya beruban sebab macam mana ni? Nak cari duit. Bukan duit tu Ustaz. Nak macam mana jemaah haji? Jemaah haji, masya-Allah. Nak dapat visa beruban tu. Tipu orang pun beruban juga Ustaz. Jadi ayat tadi nak beritahu kepada kita bahawa apa nama itu macam mana Ustaz? Jadi itu manfaat yang manfaat satunya yang pertama dipanggil manfaat diniyah. Manfaat diniyah yang kedua pergi Mekah, ulama disebut oleh tafsir lah manfaat al-maghfirah. Keampunan. Pergi ke Mekah dengan solat, dengan doa, dengan sebagainya, Allah ampunkan kita. Itu manfaat keampunan. Sebab orang yang bertaubat ni, dia taubat satu Ustaz, lagi taubat. Satu taubat. Jadi taubat ni tuan-tuan, orang taubat pelik sungguhlah. Ustaz, pelik Ustaz. Orang buat dosa, dia salah. Tiba-tiba Allah beritahu dalam satu ayat, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka pada orang taubat. Maksudnya anda buat salah sebab kita kan keturunan salah. Nabi Adam kan kita tuan-tuan, kita tengok isteri kita, tengok siapa-siapa kena ingat kita bukan malaikat yang tak pernah buat salah. Tapi kita juga keturunan Adam yang salah bertaubat. Satu laginya, kita bukan keturunan iblis buat dosa tapi tak mengakui dosa. Jadi kita kena kata Ustaz ada panggilan. Maksudnya kalau ada silap kena bertaubat Ustaz ya. Itu yang kita belajar dan kita ada panggilan ya. Ada panggilan daripada online kita. Assalamualaikum. Salam. Saya bersama siapa di talian? Omar. Encik Omar ya? Encik Omar dari mana Encik Omar? Batu Kurau. Batu Kurau. Silakan Encik Omar bersama pada hari ini bersama Ustaz Zawawi. Nak tanya sahabat kita dah pergi Mekah sekarang ni banyak. Ya. Apa manfaat yang kita boleh dapat di Malaysia kalau kita buat? Mereka pergi haji. Kita yang manfaat kita di Malaysia. Kita nak buat apa? Kita nak buat apa yang manfaatnya. InsyaAllah. Terima kasih Encik Umar daripada Batu Kurau Perak. Ustaz, orang yang pergi haji, kita dekat Malaysia ni nak buat apa? Agar dapat juga pahala. Comel soalan tu. Dia dalam Islam ni ada orang yang dengki yang baik. Dengki. Apa ni dia pergi sana. Sahabat Nabi macam tu kan. Dia semayang. Orang kaya semayang. Dia tahajud. Orang kaya tahajud juga. Orang kaya derma, dia tak kaya derma. Sebab tu ditanya Nabi, macam mana ya? Macam tadilah. So pertama sekali, siapa yang boleh pergi Mekah, Islam aja, kita kena gembira bila orang dapat kebaikan. Contoh, kita minta maaf lah. Ada orang yang dengan tabung haji dia merayu tapi tak dapat. Bila tak dapat tu, anda kena alhamdulillah dia dapat. Jangan sebut mesti bomoh lah tu. Guna bomoh macam mana. Baru ni ada jemaah saya Ustaz. Dia tak boleh pergi Ustaz. Orang lain pergi, dia tak boleh pergi. Dia buat kenduri. Belanja makan staf kami. Pelik juga. Okey. Satu, ingat anda kena gembira bila tengok orang dapat nikmat. Yang kedua, kalau orang tak pergi ke Mekah,
sebenarnya ingat, kita yang tak terpilih bukan tak terpilih. Allah belum pilih. Nanti bila Allah pilih, sampai giliran kita. Sebab hidup kan ada giliran. Ada giliran. Yang ketiganya, apa kita nak buat? Kalau anda tak boleh pergi, kita ada 10 awal Zulhijjah. Kita baru ni kan, 10 awal Zulhijjah tu, itu seperti mana 10 akhir Ramadan. Betul. Sebab Nabi sebut, orang yang berzikir, orang beribadat 10 akhir Ramadan tu, 10 akhir Ramadan. Awal Zulhijjah. Seperti mereka lebih hebat daripada pergi berjuang, berjihad. Kecuali orang pergi berjuang, berjihad, mati syahid, yang tu tak apa. So nak cerita tuan-tuan, Allah tak biarkan kosong je orang tak boleh pergi. Yang ketiga, yang keempat, kita kalau tak dapat pergi, kita ada puasa Arafah. Puasa Arafah, jangan tinggal puasa Arafah. Okey, kalau boleh puasa 10 hari itu puasa. Dan specialnya puasa Arafah. Orang pergi Mekah tak sunat puasa Arafah. Kemudian roh cerita orang pergi Mekah kat sana, yang ada apa nama itu, yang buat korban, kita boleh buat korban kat sini, rasa dalam suasana ihram. Dan paling special, siapa pergi Mekah, ni cerita, siapa pergi Mekah masa ke Arafah tu, tolong live kat rumah. Kita buka live kan kat kemah tu. Kemudian masuk je waktu wukuf, buka, ajak anak-anak berdoa sama-sama. Ya Allah, subhanallah. Roh tu. Sebab tu kami kalau pergi Mekah kan, kita berdoa. Habis waktu asar tu, lepas subuh tu kita tidur. Tidur je letih kan. Lepas asar, semayang, petang tu, jom keluar sama-sama. Suami isteri keluar duduk dekat dua-dua orang. Rapat-rapat dua-dua berdoa. Berdoa, suami isteri, doa minta. Yang kita minta detail, kita. Lepas tu buka pula. Anak-anak kita sekali, Ustaz. Macam anak-anak pergi Mekah juga. Allah, subhanallah. Itu adalah tips bagaimana kita yang berada di Malaysia pun boleh bersama, Ustaz ya. Bersama dengan mereka yang pergi. Satu, kerana kita bersyukur sangat dengan nikmat diberikan kepada orang lain, dan dalam masa yang sama juga kita meraihkan 10 hari Zulhijjah itu dengan kebaikan. Jadi kita ada panggilan seterusnya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sina Yusof dari Tanjung Karang, nak ajukan soalan dengan Ustaz ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan yang dirahmati Allah. Ustaz, ini soalan saya kan? Ya. Tadi Ustaz kata dalam ayat tu ada kata jangan menyengutukan Allah kan. Jadi boleh tak Ustaz tolong terangkan kelakuan yang bagaimanakah yang kita dalam tak sedar tu, sedangkan itu menyengutukan Allah. Sama ada yang besar ataupun yang kecil Ustaz ya. Satu lagi Ustaz kan, sekarang anak saya ni sedang menunaikan haji Ustaz kan. Jadi saya ni sebagai seorang ibu pun memang macam berdebar juga lah kan. Jadi apakah doa-doa atau amalan yang saya boleh sampaikan untuk anak yang berada di Mekah? Ada di Mekah. Subhanallah. Terima kasih diucapkan pada Puan Supinah Yusof daripada Tanjung Karang, Ustaz. Ada 2 soalan tadi ya. 2 soalan ni. Yang kedua tu doa untuk anak dekat Mekah. Yang pertama ni, syirik ni apa perkara-perkara yang amalan yang kita kena jagalah ya. Satu, kalau haji tadi satu Ustaz ya, tapi yang kat Malaysia, kat rumah seharian ini, agar jangan kita terjatuh dalam lembah syirik ini. Kesian Ustaz. Banyak amal tapi tak diterima Allah SWT. Oh, masya-Allah. Ustaz, soalan kadang-kadang berat juga soalan. Berat Ustaz. Bunyi nampak senang je. Allahu Akbar. Jadi yang pertama sekali, saya nak show kepada kita, sama-samalah kita belajar skop ikhlas. Sebab ikhlas ni satu amalan, satu amalan hati yang dia akan membuatkan segala perbuatan kita akan kekal di akhirat. Maksud kekal tu, yang kita buat solat betul-betul jadi solat, dan bila kita mati ada solat tu ada. Orang tak ikhlas ni, dia buat solat mati tengok tak ada. Itu sebab tak belajar ikhlas. Kemudian juga bila nak tahu ikhlas, kita juga kena ambil berat soal riak. Riak tersembunyi,
Sebab itu ulama-ulama dulu bila tulis, banyak-banyak ulama kalau tulis buku yang pertama dia tulis buku mula-mula ayat dia ikhlas dulu. Dia jaga supaya seterusnya. Jadi amalan syirik yang pertamanya ialah kena jaga hati, Ustaz. Sebab hati ni sebenarnya dia cukup sensitif. Hati ni macam laut. Laut. Dalam laut, Ustaz, ada banyak binatang. Betul. Jadi dalam tu ada banyak perasaan. Ada ikan, okeylah kalau ikan. Kalau ada siput tak apa, siput babi tu contoh dia. Kalau ada apa, yang memang ada ular. So ikhlas ni ialah dalam tu dia memang fitrah hati, dia ada gini. Dia ada akal, ada hati, nafsu. Akal kat ni, akal berfikir. Hati kat sini, bawah tu nafsu. Jadi bawah tu makan, minum, ada syahwat semua. Jadi akal ni dia penasihat. Jadi supaya kita tak syirik, kita kena banyak belajar ilmu supaya dia nasihat kita. Contohnya, kita nak tunjuk pada orang. Contohnya semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang ramai belakang. Surah apa kau nak baca ya? Yasin. Surah Yasin, Ustaz. Surah Yasin. Rakaat kedua apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Semayang maghrib, Yasin dibaca je. Nak pilih surah tu, akal kata, jangan baca panjang-panjang, jangan tunjuk kat orang, nak tunjuk pada Allah. Kita pun tak jadilah riak. Tanya akal. Nafsu ni pula didorong, Ustaz. Dia nak akal nasihat. Nafsu didorong. Dorong ni dia akan baca. Memang tengah biar nanti awak jadi imam tarawih nanti ke. Sebab ada sekali saya baca saya tak sedap mana. Saya baca sedap sekali. Orang tu sebut, Ustaz, boleh jemput sembahyang tarawih. Saya pun terkejut. Astaghfirullahalazim. Bimbang Korea. Jadi nafsu anda kena jaga, jangan dia jadi penasihat. Lagi satu, bila akal betul, nafsu betul, hati akan buat keputusan. Yes, jangan riak, jangan tunjuk. Orang tak puji tak apa. Jadi yang paling besar sekali ialah yang namanya riak. Riak tu bukan penting sangat. Yang penting riak sambil riak. Tolong jaga ikhlas. Sebab ikhlas ni, contoh semayang, dia berada di semua pergi haji, Ustaz. Dia ada awal, tengah, ketika melontar pun kena ikhlas. Ketika tawaf kena ikhlas, ketika sa'i kena ikhlas, derma ikhlas, semayang ikhlas, berjalan, makan. So jadi sebab tu dia berada di semua tempat. Dan riak pula paling besar sebab dia boleh berlaku di semua tempat. Kalau tak jaga. Jadi tuan-tuan, satu, yang keduanya hajah. Beritahu kalau anak pergi Mekah, jangan lupa doa ibu paling special. Walaupun ibu di Malaysia. Walaupun di mana-mana, Ustaz, di Malaysia. Saya pendekkan cerita. Ada kawan saya seorang, Ustaz. Dia bisnes jadi, Ustaz. Bisnes jadi. Kemudian satu ketika semua tak jadi rupa-rupanya, Ustaz. Itu yang kita nak sambung selepas ini, Ustaz. Jadi bagi tuan-tuan, kita berehat sebentar. Kisah yang berkaitan dengan doa ibu ini. Kita ada soalan di mana Puan Supinah bertanya tentang doa ibu untuk anaknya yang ke Mekah, Ustaz. Ustaz ada kisah, ada cerita tadi yang kita nak dengar. Nak sambung balik, Ustaz, apa cerita sebenarnya tentang ibu ini sebagai individu penting yang diabadikan di dalam Al-Quran. Silakan, Ustaz. Ustaz, cerita tadi dah nak habis, kan? Habis. Okey. Cerita dia banyak. Saya punya kawan-kawan cerita ikhlas. Ada kawan saya pergi umrah dengan saya. Dia cerita betul ni. Saya apa nama itu hantar satu permohonan untuk dapat projek, Ustaz. Projek. Kemudian tak dapat projek, tak tahu cerita, tak dapat, orang lain dapat, hantar lagi. Lepas tu dia teringat mak dia ada. Dia dah tua tapi ada mak lagi. Dia beritahu mak dia, mak, tolong doa sekali lah, tolong doa projek kami ni. Ya Allahu Akbar, dia dapat projek 30 juta, Ustaz. Subhanallah. Lepas tu buat apa-apa mesti cari mak dulu. Mesti cari ibu dulu. Dan saya sendiri dalam hidup saya masa ada ibu dulu, kan. Wallahu Akbar. Apa-apa selalu mak. Tahu. Dan cerita yang kawan saya tu, dia bisnes banyak, jadi hidup seronok, jadi hidup. Kemudian beberapa waktu ada yang tak kena je. Dia baik juga. Tapi ada tak kena, ada lambat dapat, ada problem, banyak problem. Apa Ustaz, rupa dia perasan.
rupanya sudah tidak ada orang mendoakan dia. Kenapa? Ibunya sudah meninggal dunia. Sebelum tu seronok ada orang doa. Mak kita kan macam saya, kita ada anak kan. Dalam diam-diam kita angkat tangan dengan ikhlas. Ibu tak pernah nak mengharapkan apa-apa. Ayah diam-diam kita baca doa kerana kita ingat wajah anak kita. Ada orang doa untuk kita. Saya pun ingat. Wow, dulu mak aku macam ni lah. Jadi Hajah tadi tolong teruskan dengan doa pada anak dan doa ibu yang baik, Allah tak tolak. Jadi itu peranan seorang ibu. Dan lagi satu pada ibu ayah, please jangan dendam dengan anak-anak. Jangan dendam. Lagi satu, jangan sumpah-sumpah. Yang paling penting, jangan simpan, Ustaz. Bila ridha Allah tahta ridha walidain, Allah akan redha pada anak-anak bila mak ayah redha. Wa sakhtullah, Allah akan marah anak-anak kalau mak ayah marah. Jadi kalau kita marah anak, kita dendam, kita simpan, kita lupa. Anak berdoa, anak nak berubah, tersangkut. Jadi sebab itulah kalau jumpa hari raya, walaupun maaf ni bukan tiap-tiap setahun sekali, Ustaz. Tapi kalau boleh mak ni sebelum tidur malam ingat muka anak-anak, aku maafkan. Aku maaf sebab memang kita tersimpan marah pada anak-anak. Kesian anak-anak kita. Kesian nak berubah tak boleh. Apa lagi anak nak berubah tapi terhalang dengan ibu ayah kita. Tadi apa Ustaz soalan Ustaz? Jadi itu berkaitan dengan doa itulah Ustaz ya. Sebenarnya untuk Hajah Supinah sebentar tadi dan juga ibu-ibu lah yang ada menerima berita anaknya dijemput ke Haj. Ya, mak dekat Malaysia lah kan, dekat negara, dekat kampung. Jadi doanya apa yang boleh didoakan Ustaz? Ada spesifik doa ke ataupun cantik. Umum? Begitu. Sebenarnya kita berdoa kat masjid. Kadang-kadang imam baca doa. Kadang-kadang imam baca doa, dia ada hak dia, dia ada kehendak dia. Imam tu ada masalah. Ini imam tu nak begini, jadi doa dia. Kalau kita bersama imam, teruskan. Tapi kita kena ada doa sendiri sebab kena punya kehendak tak sama dengan imam tu. Imam tu kadang nak kahwin dua. Kita ada cerita Ustaz. Ustaz ni dia gurau Ustaz. Dia baca doa Allahumma zawwijna bi arba'ah. Kahwinlah kami 4. Jadi makmum belakang amin. Awak laki-laki tak apa amin. Yang perempuan amin juga. Kahwin kami 4. Lepas tu dia belajar bahasa Arab. Aduh, ustaz ni perkenakan kita. Jadi ustaz ada niat dia, ada kehendak kita, ada kehendak kita untuk anak-anak kita. Tolong minta dengan Allah. Doa paling special, ambil doa Nabi-Nabi. Contohnya Allah ajar Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyat. Baca doa tu banyak-banyak. Cuma kalau tak faham, tengok makna. So dengan anda mengulang Allah akan beri. Lagi satu, kalau tak faham juga, ambil ayat sendiri. Buat sendiri. Buat hibah sendiri kan. Berhibah, apalagi kalau duduk Mekah, ya Allah, kita sunat berdoa ni dia panggil hibah, berbahasa Arab panggil beribar tu. Buat mendayu, minta dengan Allah, Allah akan tolong kita. Jadi doa paling special, doa datang daripada hati untuk anak-anak kita, tuan-tuan. Masya-Allah. Ya, jadi kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Puan Roha daripada Bangsa. Betul. Silakan Puan. Ini makcik ni nak bertanya kan. Biasanya bila pergi buat umrah atau buat haji, sahabat-sahabat biasanya berpegang kirim salam pada Rasulullah SAW. Mana lebih baik, berkirim salam pada Rasulullah SAW atau kita membaca selawat Nabi? Sila Ustaz. Apa soalan Ustaz? Soalannya iaitu kirim salam. Biasanya bila Rasul kirim salam pada Rasul, selawat ke? Sahabat pegang kirim salam pada Rasulullah SAW. Mana lebih baik berkirim salam pada Rasulullah SAW atau kita membaca selawat? Okey. Terima kasih. Terima kasih diucapkan pada Puan Roha daripada Bangsa bercakap tentang kirim salam pada Nabi ataupun kita yang berselawat saja. Okey. Wallahu alam. Cuma apa yang saya tahu, dalam sirah Nabi tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang kirim salam kepada Rasulullah selepas wafat, selepas Rasulullah wafat.
Kalau ada cerita satu pun daripada kisah apa nama tu Umar Abdul Aziz. Okey. Nak ke Mekah dan orang minta kirim salam. Tapi itu cerita pun tak betul juga. Jadi rupa zaman Nabi dulu tidak ada istilah kirim salam kepada Rasulullah yang telah wafat. Okey. Satu, yang kedua, orang kita ni kirim salam juga. Tak dulu. Tapi kirim salam kosong. Kosong. Kirim salam kat dia. Kirim salam. Mana salamnya? Kalau kita kirim salam sama-sama masa hidup, kirim salam ke Ustaz Fazrul. Cara dia, Assalamualaikum, bawa kat Ustaz tu. Jadi kita pergi, Ustaz, dia kirim salam kat Ustaz. Sebut ni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz pun jawab, Wa'alaika, Wa'alaihissalam. Okey. Yang tukang bawa dapat, yang tukang kirim salam pun bayar juga. Orang kita, dia kirim salam Ustaz. Sama juga, dia kirim duit kat Ustaz. Duit mana? Dia kirim duit, bagilah duit tu. Bagilah duit. Dia main salam je. Lagi satu, orang kita, salam ni Ustaz, minta maaf Ustaz. Kirim salam, orang kita ni, macam ni, salam, orang kita sebut salam pun tak berapa. Assalamualaikum punya, Assalamualaikum. Ada lagi, Sekom Ustaz. Jadi saya nak beritahu, dengan Rasulullah, jadi minta maaf, ini apa yang saya tahu, kirim salam pada Rasulullah tak ada. Yang ada salam ni gini, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, apa itu? Allah Ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu. Allah sebut, wahai orang Allah, malaikat bersalawat pada Nabi. Itulah tadi Jumaat tadi Ustaz, tak banyaklah salawat. Malu kita dengan Allah. Allah cipta Nabi. Nabi tu hamba. Tapi Allah selawat kat Nabi. Malaikat pun selawat. Kita selawat ke tidak? Itu yang tak seronok Ustaz. Malu kita dengan Tuhan. Yang kedua, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu. Rupanya Allah panggil untuk selawat tu, Allah tak panggil orang Islam. Allah tak panggil orang Melayu. Ya ayyuhal Melayu, tak. Ya ayyuhal Jawi, orang Jawa tak panggil tak. Panggil orang beriman. Maknanya siapa selawat, iman dia ada pada. Kalau tak selawat banyak, anda iman kurang. Cuma Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, selawat kepada Nabi, wa sallimu taslim, bagi salam. Rupanya ada salam kat situ Ustaz. Salam tu apa? Salam kat Nabi kita boleh buat sendiri dengan cara Allahumma salli wa sallim. Jadi salam kepada Nabi tak perlu kirim. Sebab kalau kirim salam, lambat sampai Ustaz. Katalah dia pergi haji 40 hari. Kita salam kat Rasulullah ya. Salam dah tak ada. Kawannya pergi Mekah dulu. 40 hari kat Mekah, salam belum sampai. Sampai kat Madinah, baru siapa lagi salam kat Rasulullah. Lupa. Jadi tuan-tuan, salam tu kita sendiri. Apa dia? Allahumma salli wa sallim, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Soalan saya, apa beza nak sebut macam mana? Wasallam ke wasallim Ustaz? Kita tak boleh kadang-kadang bunyi Ramadan sallallahu wasallam alaihi, wasallim bunyi wasallam. Sebenarnya begini. Kalau kita sebut sallallahu di ujung dia wasallam. Salla bagi atas, wasallam. Kalau Allahumma salli bagi bawah, wasallim. Salli wasallim. Jadi biar jangan bertukar. Sebut Nabi biar betul, selawat pun betul. Jadi bila anda berselawat Nabi, berselawat dan salam, tak perlulah kita salamkan Nabi. Dan salam, salawat, salam ni dia terus dapat kat Nabi Muhammad. Apalagi hari Jumaat. Betul. Nabi kata akthiru minas salah yaumal Jumaat. Nabi kata perbanyakkan selawat pada aku hari Jumaat. Nabi tak kata selawatlah pada aku. Nabi kata perbanyak, maknanya anda dah selawat tapi kena banyak. Fadhil Ustaz. Masya-Allah ya. Jadi itu adalah panduan bagaimana kita ingin membanyakkan amal kita Ustaz ya, membanyak amal. Dan seperti ayat 28 tadi bercakap tentang mengingat kepada Allah Ustaz ya. Haji ini mengingat pada Allah.